Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Selamat datang kepada seluruh rakan-rakan penonton. Boleh clear ke semua rakan-rakan yang menonton di IG Tadabbur Center? Saya ada masalah line tapi harapnya okey belaka lah. Menunggu Al-Fadhil Ustaz Fawaz untuk sertai perbincangan kita pada pagi ini yang bertajuk Kaedah Kebahagiaan menerusi surah Al-Insyirah. Boleh komen sepatah dua rakan-rakan, clear tak audio dengan visual? Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, cantik. Terima kasih pada rakan-rakan yang komen. Assalamualaikum, Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz sihat kau Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Nampak ceria Ustaz. Ana Ustaz, alhamdulillah. Nak pi mana ni Ustaz satgi tu? Tak di mana dulu lah kita bagi line clear sikit. Bagi Ya. Mudah-mudahan clear belaka sepanjang topik yang saya sendiri ternanti-nanti, iaitulah kaedah kebahagiaan menerusi surah Al-Insyirah. Saya difahamkan Al-Fadhil Ustaz menerima ijazah daripada Syekh Ali Muhyiddin Al-Qaradawi. Apapun pada pagi ini rakan-rakan penonton yang menonton secara live di Instagram Tadabbur Center dan Facebook Tadabbur Center, sebelum Al-Fadhil Ustaz Fawaz membuka topik perbincangan ini, mohon ya disebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang tidak menyedari adanya majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka yang disebut oleh sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kita tak mampu nak sampaikan, tetapi dengan tekan butang share tu mudah-mudahanlah dapat pahala pada kita. Jadi Tadabbur Center mengucapkan jutaan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Fawaz kerana komitmen untuk menerima permintaan ramai daripada rakan-rakan penonton minggu lepas ke beberapa minggu lepas yang mahu agar Ustaz Fawaz dihadirkan lagi untuk topik-topik yang lebih semasa. Dan rakan-rakan semua, dalam surah yang bakal kita kupas ini sekadar makluman penting, ia adalah surah yang ke-94 ya di dalam mushaf kita, dan surah ini adalah surah yang mengandungi 8 ayat, 29 kalimah dan 103 huruf, dan surah ini menurut As-Suyuti adalah surah yang diturunkan sebagai surah yang ke-12 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah surah antara surah yang terawal turun kepada Nabi di Makkah ketika jerih payah perjuangan sudah bermula, tentangan yang diberikan oleh orang-orang Makkah sudah bermula. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai kaedah kebahagiaan? Maka inilah saya memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz untuk terus berkongsi apakah yang dimaksudkan daripada topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz, fadhal, masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik saya Ustaz Waalaikumsalam. Ali dan semua follower Tadabbur Center. Jadi Sama-sama, surah ni Ustaz. kami belajar dengan Syekh Al-Qadari tentang penghayatan mencari kebahagiaan melalui pembacaan dan tadabbur surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah. Yang mana ia merupakan satu perkara yang penting kerana kebahagiaan ini semua orang cari. Yang kita namakan sebagai happiness. Di barat pun mencari kebahagiaan. Tapi Setuju. bila kita meneliti 8 ayat surah Al-Insyirah ini, rupa-rupanya dia adalah mekanisme kepada pembinaan kebahagiaan yang hakiki. Kita tahu kita semua dilanda kebahagiaan. Semua orang sama saja, tidak ada satu benda yang terkecuali. Jadi kita nak bina balik kehidupan kita. Sebab kebahagiaan bukan datang daripada orang, itu masalah dia. Kebahagiaan itu datang daripada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan beberapa perkara, walaupun ayat ini kebanyakan ulama menyatakan ia adalah ayat khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka. Semuanya khitab kepada, kita kata mukhatab hanya seorang saja. Kita katakan sebagai individu mufrad, tetapi tidak ada jamak di sana. Tetapi di sana kaedah usul fiqh menyatakan apabila khitabun lin nabi, khitabun lil ummah. Kaedah khitab kepada nabi adalah khitab kepada ummah juga. Maknanya kalau kita melihat kepada kaedah tadabbur Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia menyatakan bagaimana kita nak mentadabbur Al-Quran supaya kita dapat berinteraksi dengan Quran. Kita anggap Al-Quran itu diturunkan kepada kita dan kita menganggap apa-apa ayat itu ditujukan kepada kita, yang disebut sebagai qiraah at-takhassus. Qiraah at-takhassus. Maksudnya kita mengkhususkan ayat itu kepada kita. Walaupun ayat itu sebut ya ayyuhalladzina amanu, tapi dia menyebut wahai Ahmad, wahai si fulan, wahai si fulan. So kita baca Quran itu dalam bentuk Quran itu ditujukan kepada kita. Bila kita mula misalnya hatta ayat Quran itu diturunkan kepada Abu Lahab, kita rasa ayat itu pun ditujukan kepada kita. Allahu Akbar. Abu Jahal. Misalnya ara'aital kalla innal insana la yatgha ra'ahu istaghna. Walaupun ayat itu diturunkan kepada Abu Jahal, tapi kita pun bimbang juga. Khitab kepada Abu Jahal juga kita kena hayati supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan Abu Jahal. Begitu dalam surah ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan kebahagiaan kepada Rasulullah dan Rasulullah sangat bahagia, maka dia juga digariskan panduan kepada kita. Dan kita perhatikan subhanallah keajaiban ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan kaedah yang pertama untuk berbahagia ialah alam nashrah laka sadrak. Kalau kita belajar balaghah, apabila kita belajar soalan ni, kalau kita belajar psikologi pun ada banyak soal untuk kita tahu, soal kita nak pelekeh orang, soal saja nak saja macam-macam persoalan. Dalam balaghah dipanggil istifham takriri. Maknanya persoalan yang bentuk Tuhan dah tahu dah, cuma nak bagi orang kata apa, nak perkuatkan lagi, nak akui lagi supaya Nabi Muhammad tahu bahawasanya Nabi Muhammad ni telah diberikan hati yang terlampau terbuka, telah diluaskan hatinya. Kerana orang yang bahagia jiwa dia besar. Itu kaedah yang pertama, kalau kita nak bahagia, dada kita mesti luas. Jangan sempitkan dada kita dengan masalah, dengan kata-kata orang. Sebab Nabi Muhammad sedihlah orang kata kat dia, tetapi bila Allah lapangkan dada dia, kegembiraan masuk. Sebab itu ramai orang yang tekanan jiwa, semuanya sempit dada. Dan apa kita tengok bagaimana kelebihan Rasulullah dengan Nabi Musa. Nabi Musa kena minta doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Muhammad tak perlu minta, Tuhan bagi terus. Alam nashrah laka sadrak. Maksudnya alam tu kalau kita baca literal, sebab tu Quran kena ada ilmu balaghah. Tidak akan faham Quran kata ulama melainkan orang yang faham balaghah. Allahu Akbar. Itu kaedah dia. La yafhamul Qur'ana illa man 'alimal balagh. Tidak akan faham Al-Quran mereka orang yang faham balaghah. Sebab ilmu balaghah kita akan belajar ma'ani, bayan dan juga badiah. Dan kita tahu apa maksudnya. Di sini bukan Tuhan tanya Nabi Muhammad. Tuhan nak beritahu kami ni telah meluas, melapangkan dada kamu. Jadi kamu kena bahagia. Tak ada sebab kamu sedih. So kaedah ini perlu kepada kita mendapat rawatan yang sangat penting. Apabila kita menghadapi masalah, orang putih kata smile with problem. Lapang dada. Smile with problem. Jadi Tuhan nak beritahu kepada kita, bila ada masalah, lapangkan dada dulu. Allah Akbar. Kaedah yang asasiah. Tapi kalau kita dah tak berlapang dada, kita tak tarik nafas, kita, orang kata kalau kita lemas, kalau kita kalut, lagi cepat mati.
Kita kena relax dulu, tenang. Baru kita mendapat oksigen. Ya? Itu teknik kalau kita belajar dengan askar macam tu lah. Siapa yang lemah, dia kalau kita tertimbun dalam tanah, relax dulu. Kita akan dapati orang yang relax, dia dapat hidup lama sikit. Mungkin 7 hari. Ya? Orang yang kalut, sehari matilah. Sebab dia panik. Rumah runtuh, dia panik, dia mati. Sebab dia menggunakan pernafasan yang begitu banyak. Begitu dalam kehidupan kita, bila ada masalah, jangan panik. Jangan panik. Relax, cool, supaya kita dapat pernafasan. Ada orang yang panik, Allah, dia kalut tu. Lama-lama dia masuk hospital lah. Darah pun naik dan seumpama dengan dia. Tapi kalau kita lapangkan dada dulu, ya Allah, tenang, relax, kosongkan masalah. Allah Ta'ala bagi jalan kebahagiaan. Sebab itu kita melihat syarat yang pertama kebahagiaan adalah melapangkan dada. Sebab Tuhan kata, alam nashrah laka sadrak. Kena lapang dada. Kemudian yang kedua, kena kurangkan dosa. Orang yang banyak dosa ni, payah nak bahagia, dia teringat dosa dia. Wa wada'na 'anka wizrak. Sebab tu Nabi tak pernah sedih. Nabi rasa bahagia saja walaupun ada masalah. Sebab Nabi tak buat dosa. Kita ni buat dosa, cuma kita kurangkan lah. Jadi kalau kita mengaji risk management, kita tahu bila kita dapat kurangkan risiko, kita rasa seronok. Lagi lebih orang kata apa, tekanan tidak ada. Tapi kalau risiko banyak, kita rasa susah sangat nak hidup. So kehidupan kita, pasal apa kita stres? Pasal apa kita rasa macam tak sedap? Rupanya kita banyak masalah. Terutamanya salah kita kepada manusia. Bila kita banyak salah kepada manusia, lagi rasa bersalah. Sampai 23 tahun kita duk ingat lagi. Tambahkan kita menzalimi orang. Dia ikut kita, dia follow kita. Sebab itu kalau kita, ada orang main jumpa masalah, kita tanya dia. Kita ni macam accountant lah, kita rekod sikit. Kamu apa amalan kamu ni? Banyak dosa ke? Kita bukan nak aib kita. Cuma kita nak tahu dia punya kehidupan dia. Kalau kamu banyak dosa, misalnya terlampau banyak, kamu kurangkan yang ni, kurangkan. Ni melawak. Kalau masuk neraka pun janganlah sampai dia azab selama-lamanya. Dia azab paling kurang, lepas tu masuk syurga balik. Ini sebab tu ada orang last sekali masuk syurga, maksud dia bila dia dapat mengurangkan risiko dia. Paling kurang kalau kita masuk neraka pun jangan sampai selama-lamanya. Kurangkan sikit. Ni dah buat jahat terus. So, mengurus dosa pun penting juga. Mengurus bila kita dosa. dapat kurangkan dosa, Allahu Akbar. Dia betul. Siapa yang dapat kurangkan dosa dia, katakan dulu dia berzina, dia buat maksiat. Dia stres, kehidupan dia tak terurus. Okey, dia kurangkan dulu main judi, kurangkan minum arak, kurangkan. Lama-lama prestasi kebahagiaan dia meningkat. Sebab dia begitu. Banyak dosa, kebahagiaan kurang. Ini bukan luaran. Luaran tu dia panggil sonok ni kebahagiaan dalaman. Tenang. Allahu Akbar. Itu wa wada'na 'anka wizraka alladhi yang membebankan kamu. Dosa ni memang liability, dia panggil liability. Konsep hutang lah, makin banyak liability, makin tertekan kita. Makin kurang hutang, makin seronok. Itu syarat kebahagiaan. Senang saja, iaitu kita mengurangkan dosa kita. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini kaedah yang ketiga sangat penting. Iaitu al-dhikrul hasan, kata Syekh Ali. Selalu menyebut benda yang baik. Kebanyakan orang stres ni, kita pergi pejabat, orang kutuk kita. Bukan masalah gaji. Banyak orang betul kerja sebab nama dia tak elok di pejabat. Dia kita pergi pejabat, bos pun tak sayang kita. Kawan-kawan pun kutuk kita. Balik rumah pun isteri sebut benda-benda yang buruk. Stres kita. Rupa-rupanya sebutan yang tidak baik ini menstreskan manusia. Bila kita ubah tata cara, walaupun orang tu bersalah, kita ubah kepada az-zikrul hasan. Sebab Nabi ni disebut nama baik oleh Allah. Bila Allah Ta'ala sebut nama Nabi baik-baik, Nabi tak stres. Sebab itu kita nak ubah rumah tangga kita, pejabat kita mulakan dengan perkataan yang baik. Walaupun kita tahu isteri kita salah. Walaupun kita tahu suami kita salah. Sebab kita nak merawat masing-masing. Kita sebut perkataan yang mana suami kita suka. Allah, dia balik pejabat tu yang penat 8 jam tu tak rasa. Yang dia penat tu, kadang-kadang dia buka masa tu sebab balik rumah kena marah tu. Balik rumah kena belecak tu. Kita tahu suami kita salah. Tetapi sebutan yang membebankan menyebabkan dia down. Jadi akhirnya tak dapat natijah yang baik. Untuk memberikan kebahagiaan, semua pakat mula dengan perkataan-perkataan yang mulia. Kita di pejabat, kita sebut pada staf perkataan yang baik. Kita di pejabat pun sebut bos-bos yang baik. Ni masalahnya, orang lu kutuk bos pun stres juga. Sebab apa? Pekerja-pekerja, dia punya employment dia semua tak suka kat dia. Jadi dia stres buat kerja. Kalau kita ubah, kita bayangkan masyarakat kita ni, semua perkataan yang baik-baik betul. Semua rasa seronok. Walaupun kita ni bersalah, kita bersalah. Kita buat dosa. Kita tak semayang. Tapi orang kata tak apa, Allah Ta'ala bagi petunjuk.
Hatta pencuri pun akan kembali kepada Allah. Sebab dia rasa masyarakat ni tak suuzon kepada dia. Sebab tu Nabi kata apa? Idza qala halakan nas fa huwa ahlakahum. Apabila manusia kata manusia telah rosak, dialah penyebab kepada orang tu rosak. Sebab dia rasa macam aku ni tak ada harapan, ini baik dah. Jadi kita ubah perkataan kita kepada az-zikrul hasan. Az-zikrul hasan. Al-Quran susun elok. Lapang dada, kurangkan dosa, az-zikrul hasan. Dalam kehidupan kita ni, bila kita sebut benda-benda yang baik, automatik sekejap saja pemusuhan jadi kawan. Sekejap je. Lalu kita balik rumah kita test. Balik rumah kita sebut perkataan yang baik kepada isteri kita, kepada kawan kita, kepada jiran kita. Kita tengok reaksi mereka macam mana. Mereka pun ubah cara panggil kita dengan perkataan yang sangat baik. Subhanallah. Kita pun rasa tenang. Walaupun kita tahu kita ada masalah di pejabat, tapi balik rumah isteri panggil panggilan yang sangat baik. Yang mana kita nak seronok. Walaupun kita tahu suami kita salah, tapi dia muka masam. Dengan kita tahu suami kita salah, dia muka manis. Semua orang mencari kebahagiaan. Jadi kita mulakan dengan az-zikrul hasan. Nak dapat az-zikrul hasan, kena al-fi'lul hasan. Buat benda yang baik. So kita kena buat benda yang baik. Quran ni dia kadang dia sebut apa? Dia sebut malzum tapi iradah adalah lazim. Itu tabiat Quran. Maksud dia sebut hukum tapi dia nak illah dia. Kadang-kadang dia sebut illah, natijah dia suruh kita cari. Ini kena bagi balang pada okey. Disebutkan supaya kita ni bercakap baik. Okey, nak dapat orang kata baik kepada kita macam mana? Kita kena buat baik. Barulah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh masyarakat. Itu yang ketiga. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Kaedah yang keempat ialah kita mesti mencari kebahagiaan dalam kesusahan. Majoriti ulama menafsirkan apa dia? Ma'a itu adalah ba'da. Iaitu mereka cuba menafsirkan sesungguhnya selepas kesusahan ada kesenangan. Itu yang kita tak bahagia. Sesungguhnya carilah kebahagiaan bersama dengan kesusahan. Pegang tu sebab apa dalam bahasa Arab disebut al-aslu al-haqiqah. Maksudnya al-haqiqah maksudnya ma'iyah. Kita tidak perlu mentakwil kepada makna ba'da. Majoriti ulama mentakwilkan ma'a itu adalah after. Tapi bukan begitu. Makna dia kekalkan ke atas ma'iyah, bersama. Ma'iyah. Sesungguhnya kebahagiaan bersama dengan kesusahan. Kesusahan bersama dengan kebahagiaan. Sebab kalau kita dapat cari kebahagiaan dalam kesusahan, Allah, nanti bahagia, lagi bahagia. Bila kita miskin, kita rasa bahagia dengan kemiskinan kita. Bila kita jatuh, kita bankrupt, kita bahagia dengan bankrupt kita. Bila kita dalam keadaan macam mana pun, sekarang ni kan kita dalam keadaan yang teruk sekarang ekonomi kita rasa bahagia. Tak apa, kita rasa bahagia dulu. Sebab nanti bila datang kebahagiaan, kita bahagia lagi. Masalah kita sekarang ni, kita tak mencari kebahagiaan di dalam kesusahan. Kita duduk tunggu sana. Dia fa'inna dia ba'da tadi tu lah. Ba'da tadi tu. Majoriti Allah sebut ba'da. Sebab tu kita duduk tunggu dah. Dia fa'inna ma'a. Mesti bersama dengan apa dia kesusahan itu kesenangan. Allahu Akbar. So, bila kita nampak kita bergaduh dengan isteri kita, tapi dalam pergaduhan tu ada kebahagiaan lagi. Sebab kita rasa, aku boleh belajar benda yang baru. Orang kata, ta'alamu minal akhta'. Belajarlah daripada kesalahan. Nampak tak? Walaupun kita salah, kita jatuh. Tapi ada kebahagiaan itu. Itu kita belajar. Orang yang bijak, dia pandang jauh sangat. Sebab itu dalam satu buku yang sangat baik, itu buku Salman Audah, dia tulis satu benda yang luar biasa. Syukran ya a'da'i. Terima kasih wahai musuh. Kita dengan musuh semua berdendam. Subhanallah. Ni musuh aku. Tapi sebenarnya, cuba kita berterima kasih pada musuh kita. Sebenarnya musuh kita yang menjadikan kita lebih baik. Itu fa'inna ma'al usri yusra. Orang kata apa? Kesusahan ini yang menjadikan kita lebih bahagia. Dia buat gambar, buat picture. Dia tu nak lompat jauh tak? Nak lompat jauh. Tapi tak ada orang yang boleh sampai dengan lompat jauh. Tak akan sampai. Bila dia lompat, dia akan jatuh. Baru dia naik. Sebab kalau lompat sampai, dia punya kehidupan tak akan pergi jauh. Sebab tu orang yang tak ada masalah, dia tak pergi jauh. Dia bahagia bersama suami dia, bersama isteri dia. Tapi tak ada problem. Begitu je. Tapi ke depan dia biasa-biasa saja. Tapi kalau suami tu diuji dengan isteri dia diuji dengan suami dia, kita tengok dia punya batu loncatan dia ataupun dia punya target dia ataupun dia punya kesudahan dia, very good. Saya bagi contoh Oprah lah. Oprah ni
hebat dia. Harta dia berbilion-bilion. Tu saya melawak kadang-kadang ni audience. Kalau saya kaya macam Oprah, siapa main ceramah saya bagi iPad seorang satu. Apple dan sebagainya. Mesti ramai sebab apa? Kita bagi iPad. Oprah siapa pergi program dia semua dapat hadiah. Kadang-kadang kaitan. Okay, tetapi nak jadi hebat macam Oprah, dia dirogol dulu. Jadi mencetuskan semangat dia yang luar biasa. Tapi orang yang gagal, bila dirogol, dia tunduk kepada takdir, dia tidak cari kebahagiaan itu, akhirnya dia stres. Sampai ketua dia begitu. Nasib saya malang. Oprah, dia ubah hidup dia. Aku rogol. Aku mesti tolong orang. Akhirnya Tuhan bagi kepada dia. Walaupun dia orang ke Islam, tetapi dia menganggap pada kesusahan itu ada kebahagiaan. Subhanallah. Yang ini yang kita kena reverse. Tuhan dah sebut dah. Reverse psikologi ni. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan itu ada kebahagiaan. Sebab itu dalam tasawuf dia kata apa? Man zanna infikaka lutfi an qadari fadhalika min qusuri min ma'rifati wallahu latifun bil ibad. Ini kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam dia. Siapa yang tidak nampak kelembutan Tuhan, kasih sayang Tuhan pada kekerasan takdirnya, dia masih jahil dengan Allah. Sesungguhnya Allah lembut dengan hamba-hambanya. Wallahu latifun bil ibad. So kita bila Tuhan bagi bala, memang berat. Bala ni Tuhan pun tak kata ringan. Tentu Tuhan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada seseorang beriman. Sebab berat sangat menangis. Tetapi cuba cari kasih sayang Allah. Orang yang bijak mencari kasih sayang Allah pada kesusahan. Rubbama ba'na'aka liyamnahaka. Kemungkinan Allah larang kamu nak dapat benda yang baik untuk bagi lebih yang baik. Al-man'u minallah adalah ihsan. Halangan daripada Allah adalah kasih sayang Allah. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita perhatikan banyak benda yang Allah halang tu kebaikan kepada kita. Dan kadang-kadang Allah bagi keburukan kepada kita. Jadi al-manhu min Allah adalah hirmani. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang itu untuk mengharamkan kasih sayang dia kepada kita. So kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok ada orang yang subhanallah Allah Ta'ala bagi kepada semua hidupannya. Tapi hidup dia tafi, hidup dia kesian. Tak ada orang sayang kepada dia, tidak ada penghormatan kepada dia. Jadi carilah kebahagiaan dalam kesusahan. InsyaAllah. Jangan tunggu selepas. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Kemudian yang ke-6, yang ke-5, fa idza faraqta. Untuk kita bahagia, kata Syekh Ali Qadari, selesaikan kerja kita. Maksudnya kata, apabila kamu selesai kerja. Kalau kita di rumah ni misal biasa-biasa saja. Kita malam-malam tak mengemas, pinggan mangkuk tak basuh. Esok pagi kita serabut. Betul tak? Di sini ada akhwat kita, ada perempuan-perempuan. Kita tak basuh pinggan. Esok bangun, dah goreng nasi, pinggan tak ada. Serabut kita. Dalam buku Dami, dia ada buku Dami ni bagus. Dia kata pasal home. Orang putih berkata, pastikan sebelum tidur, pinggan mangkuk semua dah basuh. Sebab bila kita bangun tidur, kita rasa bahagia. Sebab kita masak senang saja. Buat kerja ni dah bahagia dah. Banyak orang tangguh kerja, assignment, kerja di pejabat, balik serabut. Balik rumah duduk bergaduh dengan isteri lagi. Sebab dia kata apa? Dia kerja tak habis lagi. Apabila kita selesaikan kerja kita, cuba kita sekarang ni kita rancang. Apa yang tak siap lagi? Tesis. Siapa yang tak siap tesis? Saya juga tak siap tesis, serabut. Raya tak seronok, makan tak seronok, semua tak seronok. Bila habis tesis, ya Allah, dia jadi lain. Dia jadi lain, tuan-tuan. Betul tak Ustaz? Kita habis tesis. Setuju, Ustaz. Dia jadi lain, subhanallah. Kalau kita tak habis tu, semang orang tak lepas, tidur pun tak boleh. Semua kerja yang kita tak selesaikan pada waktunya serabut. Selesai kebahagiaan. Suami kalau dia bagi nafkah, bulan ni dia selesai dah bagi nafkah kat isteri dia. Ya Allah, rasa lega. Kalau dia tak bagi nafkah lagi serabut. Ya Allah, aku tak bagi duit kat bini aku lagi ni. Banyak tuition anak aku tak habis lagi ni. Makan minum tak selesai lagi. Selagi benda ni tak selesai, tak bahagia. So kita kena cuba susun balik untuk selesaikan masalah kita. Apakah kerja rumah, kerja pejabat, kerja politik, kerja mengajar. Kalau kita tak habis mengajar, serabut. Kita buat training. Ustaz Syahri banyak buat training. Oh, selagi tak habis training ni, Allah, ada benda yang tak tenang. Ada habis, Alhamdulillah. Balik pun boleh tidur. Selagi program tak habis, tak boleh tidur. Nampak tak? Kita kata, fa'idha faraqta. Jadi kalau kita nak mencapai kebahagiaan dalaman kita, buat kerja biar habis. Macam mana nak habis? Tuhan sambung.
Fa idza faraqta fansab, kena merancang. Fansab kalimah yang disebut sebagai dalal iltizam, bila kita kena buat kerja baru. Ulama dulu sebut buat ibadat baru. Tapi Syar'i ubah kepada buat kerja baru. Bila nak kerja baru, mengisyaratkan kepada makna rancang, iaitu rancang. Fansab itu ada makna perancangan. Sebab itu orang putih kata apa? If you fail to plan, you plan to fail. Plan to fail. Sebab itu perancangan kehidupan dia adalah faridah syar'iyah, bukan benda sunat. Merancang kehidupan adalah kewajipan syar'i. Itu yang membahagiakan kita. Kita bagi contoh biasa, kita pergi mall, kita pergi supermarket, kita dah rancang nak beli apa, kita list semua benda-benda kita. Siap je pergi. Bahagia. Suami tunggu di kereta pun senang. Ini pergi mall tak list apa-apa. Tak rancang apa-apa. Pergi 5-6 jam tak beli apa lagi. Itu baru contoh di mall kita. Cuba seharian kita, sekarang ni hari Ahad kita nak rancang apa. Cuba kita buat jadual di rumah kita. Seminggu ni apa jadual kita. Hari ni nak buat apa, minggu ni nak buat apa, nak pergi masjid ke, nak baca Quran ke, bersama anak-anak ke, nak siapkan. Kita susun semua. Ikut perancangan. Subhanallah, jimat waktu kita, orang pun rasa bahagia. Sebab bila kita dah merancang, siapa-siapa lah buat projek, kita dah tahu dah, 3 hari siap, kita rasa bahagia. Bila kita tak buat planning, ya Allah, nak buat apa 3 hari ni, planning tak ada. Orang yang tak ada planning, tak ada kebahagiaan. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia cuba susun kehidupan manusia. Dia plan. Pagi-pagi baca Quran, sembahyang duha, kemudian kalau ada kerja, pergi kerja. Dia susun. Sebab manusia sekarang ni kadang-kadang anak-anak muda, Sabtu Ahad tak ada perancangan. Bila kita tanya, buat apa? Tak tahu nak buat apa. Tengok. Itu yang tak bahagia, itu yang serabut. Kalau dia tahu hari Sabtu nak buat apa, misalnya kita hari ni Isnin, Ustaz Syahri dia susun jadual dah. Pukul 8 Dr. Maksud. Yang ni. Allah. Dan jadual tu, subhanallah. Cuba kita tanya, Ustaz Syahri, hari ni ada apa? Tak tahu, tak rancang pagi. Kita yang tanya pun serabut, dia pun serabut. Jadi perancangan ni satu benda yang Allah Ta'ala bagi. Siapa yang merancang, bahagia. Fansab kalimah yang sangat besar. Dia menunjukkan kepada kewajipan kita merancang dalam semua. Ini dia panggil, dalam tentera dia panggil strategiah, perancangan. Dia dipindahkan strategi itu kepada planning. So bila kita nak planning, kita mesti bentangkan proposal kita. Bajet berapa orang kita perlukan. Jadi syarikat boleh baca, lega. Jadi bila kita bentang bajet, tak tahu apa. Syarikat berpening. Apa ni? Tak ada perancangan. Tahu ni nak buat apa. Jadi kita kena menjadi umat yang merancang. Individu yang merancang. Keluarga yang merancang. Fa'idha faraqta. Bila kita selesai buat kerja dan kita rancang, kebahagiaan datang kepada kita. Dan kebahagiaan yang mutlak. Wa ila rabbika faraq. Bila kita sampai kepada Allah, kita bersungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kebahagiaan itu luar biasa. Dia macam ikan di laut, ombak macam mana pun dia boleh berenang relax. Tidak ada orang yang tak diuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan sedahsyat-dahsyat ujian. Hatta isteri baginda difitnah berzina. Bayangkan isteri kita difitnah berzina, macam mana keadaan kita stres memanjang. Tapi orang yang kuat iman dia boleh hadapi dengan tenang. Dia boleh menjalankan tugas dia. Sebab orang stres ni, apa masalah dia? Tak dapat melaksanakan tugas harian. Makan tak boleh, buat kerja tak boleh. Itu masalah dia. So bila kita sampai peringkat yang sangat tinggi, ini kena berusaha lah. Macam kita sampai kepada Allah, yang pertama kena ada guru, kena kuat membaca, kena mujahadah, kena melihat kepada sejarah Nabi. Kata ulama, kalau kita sedih, baca sirah Nabi. Nabi lagi sedih. Nabi hidup anak yatim piatu. Kemudian dibuang negara. Kita tak pernah dibuang negara. Nabi dihalau. Bila kita tengok orang, ya Allah, orang lagi teruk ujian dia, kita pun rasa bersyukur. Jadi kaedah yang terakhir, yang ketujuh, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita sentiasalah mengadu kepada Allah. Banyakkan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil power of words. Power of words. Bila kita sebut nama Allah, kebahagiaan akan datang. Jadi 7 kaedah ni kalau kita cuba, ni resepi Ustaz. Secret resepi Ustaz pagi ni, masya-Allah. Sangat mustajab. Kalau siapa yang ada problem, saya cuba praktik benda ni. Bila ada problem, cuba fikir Ustaz. Lapangkan dada Ustaz. Tengok dosa apa yang kita buat. Sikit-sikit lah, bukan kita sempurna. Kemudian kita sedekah. Okay? Kemudian kita cuba cari apa je hikmah dalam kesusahan kita ni. Mesti ada punya. Kemudian kita sebut benda-benda yang baik. Ya Allah, insyaAllah benda tu positif, bagus. Dan kalau orang ada masalah, kita puji dia dulu. Sebab pujian ni menjadikan orang tu tak stres. Staff kita ada masalah. Bila kita kutuk dia lagi, daripada kita boleh rawat dia, kita bunuh dia. Okay? Kita cuba rawat dia dengan sebut kebaikan dia yang positif. Kemudian kita perbetulkan
kelemahan dia boleh meningkat. Cuba kita perhatikan anak-anak kita yang mungkin bermasalah pengajian dia dan sebagainya. Kita sebut benda-benda yang baik yang ada pada diri dia, potensi dan seumpama dengan dia. Kita yakin dia mula naik balik. Ini resepi Al-Quran yang berdasarkan surah Al-Insyirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Fawaz. Kita ada hampir 200 yang menonton secara live di IG. Masya Allah. Ustaz, sangat luar jangkaan. Saya rasa ada ramai baru buka IG dan terlepas. Kalau saya tak lengkap, Ustaz Fawaz betulkan. Nombor 1, lapang dada. Ya. Nombor 2, mengurangkan dosa. Ya. Nombor 3, menyebut yang baik-baik, az-zikrul hasan. Yang keempat, cari hikmah di dalam kesusahan. Ma'iyah. Mencari kebahagiaan dalam kesusahan. Mencari bahagia dalam kesusahan. Dia bukan tunggu. Nombor 5, yang ni anak takut tersalah ni. Nombor 5, selesaikan kerja. Jangan tangguh. Selesaikan kerja. Jangan tangguh. Basuh pinggan tadi tu, Ustaz. Ya. Nombor 6, mana hilang. Nombor 7, mengadu pada Allah. Nombor 6, merancang. Okey, nombor 6 merancang. Baik. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita ada rakan-rakan yang bertanya soalan. Antaranya daripada Cikgu 43,000. Mungkin postcode rumah dia kot. Mungkin. Setakat pengamatan Ustaz, apa rahsia pengulangan ayat 5 dan 6? Kelihatan berulang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okey, kita nak bagi tahu dalam Al-Quran tidak ada takrar. Maksud takrar dia ulang benda yang sama. Setuju. Dia mesti ada faedah yang mempunyai makna yang lain. Kita baca Quran banyak kata Firaun tapi dia ada maqasid yang lain. Iaitu pengulangan tersebut adalah untuk membuktikan yang pertama, mengisbatkan bahawa kebahagiaan ini banyak. Kebahagiaan ini banyak. Solusi lebih banyak daripada masalah. Solusi lebih banyak daripada masalah. Sebab itu Nabi Yaqub kata apa? Wadkhulu ala abwabil mutafarriqah. Jangan masuk satu pintu, masuk banyak pintu. Dalam berniaga pun jangan berniaga satu perniagaan. Banyakkan perniagaan. Kalau satu gagal ada dua lagi. Banyakkan side income. Semua jenis kena banyak-banyak. Ya, kita kalau kita, sebab tu saya nasihatkan kepada adik-adik kita yang muda, satu ahad cari side income. Jangan kita bergantung pada bajikan kita saja. Kita ke benda-benda yang baru. Sebab kalau kita hanya satu saja, bila tutup pintu ni habis kita. Cari banyak. So Al-Quran pun kata begitu. Maksud dia inna ma'al usri yusra, sebab dia pegang dengan nakirah. Nakirah itu nakirah. Bila nakirah ni dia tidak sama dengan yang lama. Kalau benda yang sama, dia akan sebut inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri al-yusra. Tetapi apabila disebut nakirah dua kali, maksud dia benda tu dia sentiasa benda yang baru, mutajaddidah. Macam ayat Quran sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa dinakirahkan ahsanu amala? Sebab litajaddud, supaya amalan kita hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik pada esok, dan berterusan amalan kita ni sentiasa benda yang baru. Itu rahsia ulama menafsirkan kenapa dinakirahkan ahsanu amala, supaya amalan kita sentiasa ditajdidkan. Tidak boleh kita berada dalam keadaan yang sama. Ya. Perkongsian yang saya kira buka fikiran kita semua. Pandangan Ustaz pada surah Alam Nashrah yang dibacakan sebelum memulakan pelajaran. Anak-anak kita nak ulang kaji. Biasa parents suruh baca Alam Nashrah lah. Cikgu suruh baca Alam Nashrah. Betul. So adakah itu satu budaya ataupun satu amalan yang baik? Atau bagaimana Ustaz? Dia satu benda yang Al-Quran ni sebut saja yang baik-baik semua ada pada dia. Sebab Al-Quran ni seperti laut. Siapa yang duduk di tepi laut, dia dapatlah ikan semilang. Duduk dalam dia dapatlah ikan bawal. Tapi dalam dia dapat mutiara. So ada orang yang baca untuk dapat ingatan kuat. Dia amalkan 90 kali. Dapat, dia dapat. Tak ada masalah. Dia cuba explore lagi. Al-Quran ini adalah hidayah. Dia manual kehidupan. Dia tidak kedekut memberi. Al-Quran ni dia ajak kita cuba baca Al-Quran. Dia akan bagi jawapan. Kata Muhammad Iqbal, mak saya pesan kepada saya, bacalah Al-Quran seperti mana Al-Quran turun kepada kamu. Baca. Dan yang minta kepada Al-Quran. Al-Quran tolonglah selesaikan masalah saya ni. Selesaikan. Al-Quran akan datang kepada kamu. Sebab Al-Quran ini dicipta untuk semua orang. Bukan untuk orang Islam. Dia hudal linnas. Sebab itu Umar bin Khattab, dia masuk Islam sebab baca Quran.
Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk mencelakakan kamu, sebaliknya membahagiakan kamu. Sebab kalimah syaqawah lawannya sa'adah. So orang yang belajar bahasa Arab, dia faham mafhum mukhalafah dia. Lawan again kepada syaqawah adalah sa'adah. Rupanya penurunan Al-Quran ini nak bawa mesej kebahagiaan. Di barat, tajuk kebahagiaan ini tajuk yang sangat besar. Di barat sampai orang tulis buku happiness, 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 happiness. Lagu pun happiness. Semua orang mencari kebahagiaan. Rupa-rupanya ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Itu di antara perkara yang kita kena ubah minda kita. Jadikan Al-Quran sebagai metodologi. Bukan hanya kitab semata-mata dibaca, tetapi hudan linnas. Siapa yang rasa dirinya mendapat hidayah daripada Al-Quran, maka dia telah melaksanakan tuntutan Al-Quran. Ya. Bila Ustaz sebut apa tadi contoh-contoh yang menyebabkan tekanan, antaranya tesis tak selesai, ramai komen Ustaz. Ya. Selesai, tesis tak selesai lagi. Memang, sampai yang masuk hospital pun ada. Ada no Ustaz no. Ada. Ustaz ada dari Marwani Rizwan. Ada peristiwa spesifik ke Ustaz di sebalik penurunan surah Al-Insyirah? Ya, Nabi dalam keadaan sedih. Okay. Nabi dalam keadaan sedih. Jadi ayat ini kata ulama litasliyah, menghiburkan Nabi. Litasliyah. Ya, di antara ulama juga menghuraikan syarat menjadi pemimpin mesti berlapang dada. Sebab al-hasud la yasud, orang yang dengki tak boleh jadi pemimpin. Al-hasud la yasud. Allahu akbar. Kalau kita jadi pemimpin, kita ni jenis dada sempit, memang rosak syarikat kita. Sebab kita akan berhadapan dengan staf-staf yang bermasalah. So kita yang pertama dipanggil good leadership ialah berlapang dada. Leadership ni dia ada arkan dia. Jadi surah ni saya cerita kebahagiaan, tapi ada makna yang lain juga adalah surah leadership juga pada dalam alam nasrah. Itu tafsiran yang lain, cuma kita fokus kebahagiaan sebab kebahagiaan dia sesuai untuk semua orang. Leadership ni orang tertentu saja. So kalau nak belajar leadership pun juga dalam surah alam nasrah. Dari surah yang sama kita boleh memperolehi perspektif yang berbeza. Betul. Itu hanya berlaku pada Quran Ustaz, Masya Allah. Betul. Allahu Akbar. Kalau Ustaz sudi kongsikan setakat pengamatan Ustaz pada sebab Ustaz sebut pasal merancang tadi tu. Ya. Para ulama kita dalam bulan Ramadan ni agaknya bagaimana ya mereka menyusun pagi, petang, sebab kita ni tidak satgi ni. Betul. Lepas sahur makan banyak sangat, satgi tidak. Jadi untuk mengelakkan daripada tidur banyak di bulan Ramadan, kena mengatur. Kenapa tadi Ustaz fansab tadi tu? Ya. Jadi ada nasihat tak Ustaz pada mengatur pagi buat apa, petang buat apa dan nanti buka puasa macam mana? Ada tak? Sangat penting benda tu. Saya pernah tulis artikel dalam blog saya, tapi sebelum saya tak aktif dah saya tulis bulan Ramadan bulan merancang. Bulan Ramadan bulan merancang. Tak ada di internet tu. Sebab apa? Sebab apa? Ada kalau tulis Google, tulis itu Ramadan bulan merancang. Saya tak ingat ada tak ada. Ramadan bulan merancang. Kita pakat-pakat Google belakang lah. Ada lah. Tapi saya tulis macam mana? Sebab apa? Kita katakan, kalau kita tengok Ramadan mengajar kita merancang. Iaitu kita bersahur. Mana ada kita sebelum Ramadan kita bangun sahur? Setuju. Kita dah rancang dah nak bersahur. Paling kurang kita rancang dua benda. Bersahur dengan buka puasa. Nampak? Dulu mana ada rancangan. Kita nak makan, makan. Sekarang makan kod dan lah. Sahur dengan kita berbuka puasa. Lepas tu tarawih. Sebenarnya minda itu minda merancang lah. Sebab tu kena pindahkan perancangan ibadat kepada perancangan kehidupan. Pagi nak buat apa? Ada buku, nama dia buku Al-Hathu ala Talabil Ilmi Ibnul Jauzi. Dia tulis buku tu kepada anak murid dia. Sekali lagi Ustaz tajuk tadi? Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Ibnul Jauzi dia tulis buku tu perancangan untuk anak murid dia. Pagi nak buat apa, baca buku sampai pukul berapa, duha nak buat apa. Sebab hidup dia mesti merancang. Perancangan ini sebahagian daripada agenda Rasulullah. Sebab tu Rasulullah merancang. Di antaranya Rasulullah menggunakan ihsaiyah, itu statistik. Nabi rancang. Nak hantar ke Madinah siapa dia? Mus'ab ibn Umair. Lepas tu Nabi tengok dia merancang. Umar dulu, sahabat dulu berhijrah. Nabi pergi lambat sikit. Dan Nabi pergi jalan-jalan yang para musuh tidak tahu. Nabi boleh buat macam Umar. Tapi kalau Nabi buat macam Umar, tidak ada sunnah perancangan. Maka Nabi merancang, letak Ali di atas katil, sebagainya. Itu adalah semua fikrah perancangan. Sebab tu Al-Quran, ada satu lagi ilmu dalam Al-Quran, nama dia Al-Idarah Quraniyah. Perancangan pentadbiran organisasi Al-Quran. Yang banyak dalam Al-Quran, contohnya surah Al-Jumu'ah. Macam mana Quran rancang kita
fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Selesai ibadat mesti bekerja. Itu perancangan kita. Setiap kali kita buat ibadat, lepas tu jangan tidur. Setiap kali kita buat ibadat, kena bekerja. Setiap kali buat ibadat, kena bekerja. Itulah mizan dia. Kafatain di antara duniawi dengan ukhrawi. Kita hari Jumaat dulu, kalau di kampung-kampung, lepas Jumaat tidur, tak boleh. Lepas Jumaat kena bekerja. Fantashiru fil ard wabtawu min fadlillah. Dan ulama kata apa? Makruh lepas sembahyang 2 rakaat kita tidur. Ataupun sembahyang lagi. Sepatutnya kita buat lepas sembahyang Jumaat, sembahyang sunat 2 rakaat, kita terus bekerja. Para sahabat ni bekerja hari Jumaat. Sebab itu tidak ada istilah bagi saya nak buat satu negara Islam kena cuti hari Jumaat. Tidak. Bekerja. Sebab para sahabat bekerja, kita baca. Sayyidina Osman datang lewat sembahyang Jumaat sebab sibuk dengan urusan pasar. Jadi istilah kita sebenarnya perlu diubah minda kita. Hari Jumaat bukan hari kerja. Semua orang faham, hari Jumaat kena hari cuti. Kena cuti baru. Dah. Ada orang yang bercuti, orang pentin. Sahabat-sahabat yang pergi awal masjid tu, dia tidak bekerja. Yang bekerja, teruskan pekerjaan. Sebab tu dengan merancang, kita dapat jimatkan waktu. Sebab tu dalam motivasi dia kata, kalau kita nak potong pokok 5 jam, kita asah 4 jam, kita dapat potong pokok sejam saja. Tapi kalau kita tidak asah kapok tu, kita mungkin potong pokok tu 4 jam, kita yang penat. Merancang, menjimatkan waktu kita. Jadi ulama-ulama semua merancang. Syekh Qaradawi, Syekh Ali Qaradari, itu dia panggil ulama-ulama yang merancang kehidupan mereka. Sebab tu mereka boleh menghasilkan ratusan buah buku. Kalau tak ada perancangan, tak ada sampai ratusan buah buku yang mereka tu. Mereka tahu nak tidur bila. Ni kita sampai, mereka buat kajian, umat Islam tak tahu nak tidur time bila. Nak tidur pun tak tahu time bila. Dia tidur time dia, tak tidur ada time dia. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Tidur mesti waktu malam, jangan waktu siang. Terima kasih Ustaz Fawaz dari Izzah Ibrahim. Baru hari ini saya tahu arti kebahagiaan dalam kesusahan. Bukan menunggu lepas susah baru cari hikmah. Selama ini ingat lepas Allah bagi susah baru dapat senang. Jazakallah Ustaz atas perkongsian Izzah Ibrahim. Terima kasih rakan-rakan hampir 200 yang berikan komen dan juga nota yang Ustaz telah sebutkan tadi. Saya beri ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz untuk berikan kata-kata terakhir dalam 5 minit Ustaz sebelum kita tutup majlis ini insya-Allah. Saya menyeru diri saya, sahabat-sahabat yang dikasihi supaya kita sentiasa bermulazamah dengan Al-Quran. Dan tingkatkan bahasa Arab kita. Saya sampai sekarang ni belajar bahasa Arab lagi. Saya baca balaghah, saya baca buku-buku adab, baca qamus supaya memahamkan kita terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia macam lautan, dia tidak terhenti kefahaman dia. Apa yang kita faham hari ini mungkin kita faham esok lebih luas lagi. Dan dia tidak membatalkan kefahaman kita yang lama. Bahkan dia memberi kita lagi makna-makna yang sangat luas. Banyak makna-makna. Saya suka menghayati dan mentadabbur Al-Quran dan juga sunnah nabawiyah melalui qawaid lughah, usul fiqh dan balaghah. Kita akan nampak subhanallah, kita ni boleh mencari segala lu'lu' wal marjan dalam lu'lu' wal marjan yang kita lebih ke hadapan. Ingat bahwasanya pentadabbur Al-Quran ini akan mendatangkan faedah dalam kehidupan kita. Faedah beramal, faedah cara fikir kita kepada kemajuan. Ingatlah, kehidupan kita ni setiap ilmu yang tidak terbina di atas kefahaman amal, dia adalah kefahaman yang sia-sia. Tapi Al-Quran tak ada kefahaman yang tidak ada amal. Semua adalah amal. Kita baca Quran, semua adalah amalan. Sebab tidak ada ilmu yang memberi manfaat melainkan dia boleh dipraktikkan. Sebab tu kita tidak suka bincang benda-benda yang ghaibiat. Ghaibiat memang Quran pun tak suka kita cari. Kita hanya beriman saja. Tapi dunia, kita tengok wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tadhhatul jibala buyuta. Semua dalam dunia ni berdiri di atas mizan amal. So, bila kita tadabbur Al-Quran, subhanallah, kita dapati ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni diberikan kepada kita untuk kita kutip sedikit. Masing-masing kita kutip. Kamu dapat yang ni, saya dapat yang ni. Dan kita gabungkan kefahaman kita insya-Allah untuk membina yang dipanggil sebagai memasyarakatkan Quran, membumikan Al-Quran. Mujahadatul ardi bil Quran. Kita mujahadahkan bumi ini dengan Al-Quran insya-Allah. Maka dia akan menjadi Quran yang yamshi bainan nas. Mushafun yamshi bainan nas. Kata Hasan al-Banna, mushafun yamshi bainan nas. Orang tidak melihat buku-buku di library sebab tak ramai orang nak baca Quran, tapi orang melihat buku-buku yang berjalan. Quran yang berjalan, iaitu kita lah sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, soalan. Ada soalan saya baru muncul. Saya rasa saya pun nak tanya soalan ni.
Macam mana Ustaz Fawaz boleh dapat ingatan yang bagus tentang nama kitab-kitab ni? Yang pertama, ingatan saya tak kuat sangat sebab saya belajar BI pun sampai sanduk mengapai sehari banyak kali. Cuma kita kena ulang. Kalau saya ingatan saya bagus, saya hafal 1,000 hadis lah. Cuma ingatan saya tak bagus. Itu saya tahu. Cuma saya ulang banyak kali. Makna dia ulang banyak kali. Kasatul qiraah, makna dia kita kena, dulu kita belajar di Azhar, makna masyayikh suruh hafal nama buku dulu dan diberikan senarai-senarai nama buku. Jadi kita hafal nama buku, kita hafal nama penulis, nama cetakan, dan kita duduk dengan buku tu lama. Maksudnya berpuluh-puluh tahun kita duduk dengan dia, 10 tahun, 20 tahun istiqamah. Sebab ingatan kita ada Tuhan bagi kuat. Ingatan yang kuat ni macam hafiz Quran, memang kuat semua. Tapi kita kena ulang. Sebab tu kita kena ulang. Ulanglah yang akan menjadikan ingatan kuat. Sebab saya parti, ada benda yang saya belajar, saya tak faham. Macam accounting, BI. Lambat sangat nak faham dan lambat nak ingat istilah dia. So menunjukkan ingatan kita tak kuat tahu mana pun. Tetapi bila kita ulang, katalah satu perkataan tu kita ulang sehari 20 kali, 30 kali, dia akan melekat. Itu dia panggil apa? Man thabata nabata. Man thabata nabata. Nabata. Siapa yang istiqamah menghafal, ulang banyak kali, dia akan tumbuh. Ni kita hafal sekali lupa, tak ulang dah, memanglah hilang. So kaedah dia man thabata nabata. Nak tahu hasilnya, kena ulang. Kalau kita tengok orang tu ingat, makna dia bukan ingatan kuat sangat, tapi dia ulang banyak kali. Ya. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Fawaz. Terlalu banyak perkara yang kita dapat pelajari dan dapat kita notakan pada pagi ini. Dah macam segmen motivasi Ustaz. Syukur pada Allah. Betul. Kalaulah yang berbicara tentang Al-Quran boleh berbicara dalam hal-hal menyelesaikan masalah umat seperti stres, tension, tak bahagia ni, Masya Allah, banyak masalah boleh diselesaikan sebenarnya dengan Al-Quran. Jadi terima kasih pada semua rakan-rakan 200 lebih yang menonton IG pada pagi ini. Ini barakat. Terima kasih pada tak ada Ustaz. Terima kasih pada rakan-rakan, terima kasih pada Puan Fin Jamal yang turut sama menonton. Kita bertemu lagi dengan Ustaz Fawaz di masa akan datang. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz ya? InsyaAllah kita anak-anak muda mendesak Ustaz Fawaz kembali lagi di IG. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi. Dari Tadabbur Center, terima kasih pada seluruh para penonton dan kepada Ustaz Fawaz sekali lagi. Jazakallahu khairan kathira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jumpa lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.